Tapi tak apa. Semua orang ada kan kopi yang buku teks digital ni. Kalau tak ada, boleh ambil kat Google Classroom lah, cikgu dah upload dah. Ni buku teks ni elok untuk kamu tengok-tengok tajuk-tajuk yang sebelum ni. Nah, lepas tu kalau kata perlu latihan tambahan ke, kamu buat daripada situ dulu. Lepas tu baru kamu cari daripada buku-buku lain lah. Alright. Jadi nombor indeks ni, cikgu tunjuk kamu intro dia. Kat sini, okey. Jadi ada dua orang ni kan. Yang ni biasalah, situasi biasa. Kalau kamu beli handphone kan, yang ni pakcik hijau ni dia kata saya beli handphone pintar dengan harga 680 pada tahun depan. Lepas tu makcik ni kata saya beli telefon. Ni tak. Saya beli telefon pintar yang sama dan harganya RM748. Jadi kat sini sekarang ni tengah cakap pasal barang yang sama tapi kos dia berbeza ikut tahun. Kan? Jadi satu tu harga dia 680, satu 748. Jadi kalau kata nombor indeks ni kita boleh guna untuk kita untuk kita apa kita kata? Untuk kita bandingkan. Dia akan bagi satu nilai yang kamu boleh nampak perbandingan antara satu tahun dengan satu tahun lagi. Boleh? Jadi kata kita nak bandingkan handphone tahun 2020 dengan handphone tahun 2019. Jadi nombor indeks tu dia akan keluar macam satu nombor yang asas dia. Maknanya kalau kata kita banding dengan 2019, harga 2019 tu kita anggap sebagai 100%. Tapi kita tak tulis simbol peratus lah, kita tulis nilai 100. Jadi kalau kata cikgu tulis, cikgu tulis sikit lah. Jadi dia kata kat sini kan, jika anda mendapati bahawa terdapat peningkatan harga sebanyak 10%, anda sebenarnya telah membuat perkaitan dengan nombor indeks. Dia kata harga phone tu kan. Mana ni? Beku pula skrin tu. Okey, Jadi ni simbol dia kalau kamu nak tulis indeks tu. Di indeks tu kita akan bandingkan daripada satu tahun. Yang ni tahun yang kita nak tengok, bandingkan dengan satu tahun yang kita panggil sebagai tahun asas. Boleh? Di asas tu kita anggap dia sebagai 100% gitu. Jadi kalau kata indeks harga tu meningkat, maknanya macam makcik ni punya phone kan daripada 680 jadi 748, dia akan jadi besar daripada 100 ke kecil daripada 100? Nombor indeks kamu akan jadi besar ke kecil? Dia akan jadi besar kan. Jadi kalau kata peningkatan sebanyak 10%. Jadi kalau peningkatan 10% tu dia akan jadi kat sini 110. Jadi bila kata kamu baca indeks ni, kamu tahu tu lah, kamu dapat maklumat berapa peratus kenaikan daripada tahun yang kita anggap sebagai tahun asas dia. Jadi bila orang kata indeks tu 110, maknanya harga tu meningkat sebanyak 10%. Jadi kita bila siapa-siapa dengar pun dia tahu. Tapi kalau kata daripada 100, contohnya dia jadi 60, maknanya apa? Dia kurang 40. Maknanya dia dah jadi makin murah. Barang tu jadi makin murah. Lena, jadi kamu mesti ingat yang bila kita tulis indeks tu, yang ni tahun yang kita nak. Tahun yang kita nak tahu tu, yang kita nak. Okey. Yang bawah ni adalah tahun yang kita nak basekan tu. Lena, jadi kita panggil dia sebagai tahun asas dia. Dan kalau kata indeks tu kita sentiasa tulis dia asas daripada 100 kan. Jadi kalau kenaikan dia akan jadi lebih daripada 100. Kalau penurunan dia akan jadi kurang daripada 100. Lena, okey. Jadi indeks ni ada banyak jenis. Mana Amirah dah masuk. Jadi sama ada untuk tengok kos. Yang ni kalau kata kita dengar perkataan indeks tu sendiri, kita ada dengar kat banyak tempat kan. Jadi berkaitan dengan kos. Yang ni yang kita akan fokus lah. Ataupun dikata indeks kualiti udara ke. Maknanya kita nak tahu macam mana kualiti udara sekarang. Kan. Jadi kita kira dia sebagai satu indeks juga. Okay. Ataupun yang ni dia macam peratus lah kita kata. Cuma kita tak tulis simbol peratus tu. Jadi indeks kematian akibat kemalangan jalan raya, indeks jisim badan. Ini kan punya BMI tu kan. Jadi dia cara untuk kita dapat satu nilai, nak tahu kita punya indeks tu dalam lingkungan yang normal ke tak normal kan. Okay. Jadi kita nak fokus kat indeks yang berkaitan dengan kuantiti lah.
Jadi kita skip semua ni. Kita tengok kita punya formula. Okay. Jadi untuk formula indeks, ini ya. Jadi formula ni cikgu rasa insya-Allah diberi. Tapi cikgu nak beritahu kamu satu berita lah. Formula kamu dikurangkan tau. Daripada ada 52 formula, sekarang ni kamu hanya ada 24 formula. Ha? Jadi formula kamu dikurangkan. Jadi ada formula yang kamu kena hafal. Tapi kalau ikutkan yang kena hafal tu benda yang kiranya kamu boleh terbit sendiri. Macam formula Heron yang hari tu kita belajar tu, yang tu termasuk yang kamu kena ingat. Tapi dia bagi kamu yang cosinus dengan sinus dia bagi. Tapi yang formula rumus Heron tu kamu kena hafal. Lepas tu kalau untuk tingkatan 4 ni formula yang dia tak bagi kat kamu adalah formula geometri koordinat. Tapi tak apalah sebab kita tak nanti dalam exam kita tak jawab soalan geometri koordinat kan. Tapi sebab formula tu yang kata formula titik tengah, formula yang sebenarnya kamu dah biasa dengar lah. Yang tu dia tak bagi. Tapi kalau formula macam janjang tu dia bagi, tapi dia tak bagi formula janjang infinity tu. Dan nanti kamu tengok yang cikgu dah upload kat Google Classroom tu, kamu tengok 24 formula yang dia bagi kat kamu. Yang mana satu yang sebelum ni kamu dapat, mana satu yang sekarang ni kamu tak dapat dah. Jadi kamu kena pastikan yang kamu boleh jawab soalan tu bukan sebab kamu lupa formula lah. Jadi kamu kena check balik formula apa yang diberi. Okey, jadi formula ni dibagi, cikgu rasa insya-Allah. Okey, jadi I, yang ni nombor indeks kamu lah. Nombor indeks sama dengan Q1. Q1 ni yang kuantiti ataupun harga. Jadi yang ni boleh jadi kuantiti ataupun harga. Jadi Q1 ni tahun yang kita nak. Okay, lepas tu Q0 ni asas dia. Lepas tu sebab dia macam peratus kan juga tu. Jadi kita darabkan dengan 100%. 100 lah. Jadi jawapan dia mesti ratus-ratus lah. Kamu tak akan dapat jawapan yang 0 point something ke. Ataupun ratus-ratus ribu ke. Kalau kamu dapat jawapan macam tu maknanya kamu ada buat salah. Okey, mari kita tengok contoh dia. Harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing adalah 500 dan 550. Hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2017. Jadi sekarang ni kita nak cari I apa? Siapa kat atas? 2018 yang kita nak cari kan. Jadi berasaskan 2017. Jadi dia boleh cakap asas dia terbalik tau. Kamu kena baca betul-betul siapa yang ditulis sebagai asas. Boleh jadi dia nak 2018 ni yang asas. Dia ikut soalan. Jadi I 2018 per 2017 adalah sama dengan apa? Apa-apa. Mana satu yang 2017 punya harga, mana 2018? 2017 500. 2017 500. Jadi dia duduk bawah ke atas? Duduk Bawah. bawah. Jadi 550 duduk atas. Lepas tu kita buat apa? Kita darab dengan 100. Okay, jadi kamu pergi cek kalkulator ni berapa jawapan dia dapat? 110. Jadi maknanya apa daripada maklumat tu kamu tahu apa? Peningkatan 10%. Harga dia ada peningkatan sebanyak 10%. Tu betul. Jadi kalau ditanya kamu berapakah peratus peningkatan daripada 2017-2018, kamu kena tahulah yang peningkatan tu 10%. Kamu kena pandai baca indeks ni. Lena faham tak? Senang kan? Kan? Yang ni paling senang dalam dunia. Okey, mari kita tengok contoh nombor 2. Pendaftaran badan sukan yang diterima oleh Pejabat Pesuruhanjaya Sukan PJS pada tahun 2017 ialah sebanyak 893. Diberi nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan 2010 adalah 156.39. Hitung bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010. Okey, jadi daripada sini apa maklumat yang dibagi kat kamu? Apa maklumat yang dibagi kat kamu? Yang ni apa? Dia kata yang ni 2017 punya, yang ni maklumat apa? Dia bagi ni. Kita kira Kuantiti semasa. Kuantiti semasa kita kan, sebab dia ada 2017, lepas tu asas 2010 kan. Jadi yang ni kita kata Q1 kita. Okey. Lepas tu yang 156.39 ni kamu punya apa?
Buat indeks. Kamu punya indeks kamu kan. Jadi kita boleh tulis macam 2017. I, kita tulis dulu formula dia. Q1 over Q0 sama darab dengan 100. Dapat jawapan berapa? 156.39 kan? Jadi sekarang ni kita nak cari terbalik lah. Kita nak Q0 betul? Sebab dia dah bagi kita Q1 kan? Dia suruh cari hitung bilangan pendaftaran Badan Sukan pada tahun 2010. Jadi 893 ni kita akan masukkan kat dalam Q1. Jadi 893 over Q0 darab 100 sama dengan 156.39. Okey, kita nak cari Q0 balik. Cuba kamu kira berapa kamu dapat Q0 tu. Mana kalkulator? 571. 571. Tengok betul. Betul. Jadi kamu faham lah. Jadi soalan tu dia boleh guna untuk tanya indeks. Tapi macam biasalah kalau dia bagi kamu formula, dia boleh suruh cari terbalik. Dia boleh cari Q1, dia boleh cari Q0. Jadi kamu kena kenal je lah apa benda maklumat yang dia bagi. Jawapan dia 571. Okey. Nombor 3, contoh nombor 3. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015 masing-masing adalah 176 dan 110. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010. Yang ni dia bagi kamu ada indeks 2. Indeks apa dengan indeks apa dia bagi kat kamu? Indeks yang pertama apa? Indeks yang kedua apa? 2018 dengan 2010. 2018 berasas 2010. Lepas tu satu lagi? 2018 berasas 2015. Okey, 2018 berasaskan 2015. Yang ni 176. Betul? Faham tak? Wida ada kat dalam ni? Wida tak boleh masukkan ini sebab dia kata dia balik kan? Tak apa. Lupa. Okey. Jadi dia bagi kamu I 2018 per 2010 dan I 2018 berasaskan 2015. 176 dan 110. Cari indeks basikal. Jadi dia suruh cari indeks daripada indeks. Indeks yang dia nak tu indeks 2015 berasaskan 2010. Okey, macam mana nak buat? Gimana nak buat? Macam mana daripada dua benda ni nak jadi benda ni? Siapa ada idea? Sama answer tak? Kita mesti gabungkan dua maklumat ni kan? Jadi yang ni kita panggil sebagai apa kalau cikgu sebab kamu tak belajar tajuk pembezaan lagi. Kita panggil dia macam petua rantai. Boleh lah sebab kita kena darab dia macam bentuk silang-silang. Jadi yang kita nak cari tu 2015 berasaskan 2010 kan? Jadi kita kena tulis dua orang ni macam mana kita nak cancel dua maklumat ni supaya kita dapat last kali 2015 per dengan 2010. Kamu boleh anggap dia macam pecahan. Jadi kita kita kena songsang kan. Jadi yang ni 15 dekat bawah kan. Jadi kita akan songsang ni kan. Jadi kalau kita songsangkan dia 2015 kat atas, 2018 kat bawah. Okey, jadi kat sini tak ada kat belah jawapan kita tak ada 2018 dah. Maksudnya kita kena cancelkan dia. Jadi macam mana nak cancelkan satu nombor tu? 2018 tu kena duduk mana? Dia kena duduk atas ni kan? Betul tak macam ni? 2018 kita macam ni. Sebab kita akan cancel dia. Lepas tu kat bawah ni 2010. Jadi bila kita darab silang, dua orang nampak tak dia macam silang. Yang ni darab macam ni kan? Jadi dia akan jadi 2015 per 2010. Nampak tak? Boleh? Okey. Jadi kalau kata, nampak tak? Jadi kalau kata terbalik, maksudnya yang ni kita kena letakkan 110 tu kat bawah lah kan? Contoh. Lepas tu yang ni kita kena terbalik kan tak? Tak. Jadi 176. Jadi kalau kita buat macam ni, kita dapat jawapan berapa dulu? Dapat dia berapa ratus-ratus tak? Dapat ratus-ratus tak? Dapat berapa dulu? .6. Kita dapat 1.6 kan. Jadi kalau kita nak dapat jawapan indeks last kali kita kena buat apa?
Darab 100. Jadi kita kena darab balik dengan 100. Ni macam tu lah indeks ni kita pakai logik kita. Kalau jawapan tu jadi ratus-ratus ribu, maknanya kamu bahagikanlah kamu kecil kan. Boleh? Tapi kalau jawapan tu jadi kecil, yang kita tahu kena darab 100, kita darab 100. Faham tak? Jadi yang ni kamu faham tak kita kena darab silang macam ni? Ni cikgu panggil petua rantai. Kita simpan dulu nama ni sebab nanti kita belajar pembezaan, kita akan jumpa lagi benda yang kita akan buat kaedah yang sama. Petua rantai tu maknanya kita kena macam songsangkan siapa-siapa supaya last kali bila kita darab dia jadi sama dengan apa yang kita nak. Okey. Jadi jawapan dia 160. Okey, faham tak? Boleh? Mari kita buat latih diri ni. Latih diri ni ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu bagi-bagikan soalan nak. Siapa boleh buat nombor 1? Anis buat nombor 1 lah. Sekejap cikgu tanya. Lepas tu nombor 2 cikgu bagi kat Safwatul. Lepas tu nombor 3 cikgu ikut susunan nama je dah. Cikgu bagi kat Syairah, boleh ke? Syairah faham tak? Oh Syairah. Ya. Boleh tak cikgu bagi kat Syairah? Nombor 3. Nombor 3. Syairah. Lepas tu nombor 4 cikgu bagi kat Nadia. Ya. Okay. Nadia ada jadual. Okey. Nombor 5 cikgu bagi kat Izzah. Habis dah? Okey, tak kat situ sampai nombor 5. Okey, nah cikgu buka kertas cikgu. Kecil tak skrin cikgu? Boleh nampak tak soalan? Kecil sikit lah tau. Tapi pakai phone tu dia boleh zoom sikit kan? Okey, ni soalan dia. Okey, Anis dah ready dah? Okey. Cikgu baru bagi soalan. Mari cikgu bacakan dulu soalan dia. Dari Persatuan Automotif Malaysia melaporkan bahawa jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2015 ialah 75,376 buah. Manakala jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2017 adalah 61,956 buah. Hitung indeks bilangan kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015 dan tafsirkan. Nadia terkeluar. Okey, Ani, apa maklumat yang dibagi kat kamu? Dia bagi Q1. Q1 berapa? 2017 punya. 6195. Okey, 2017 Q1 61,956 6. Okey, lepas tu tahun asas dia? Tahun asas dia 2015. 2015. Jadi yang tu kosong ke bukan? Kosong berapa? 75,376. Jadi yang ni dia nak indeks je kan? Jadi indeks tahun apa? Tahun 2017 berasaskan 2015. Sama dengan? Sama dengan. Sama dengan? Baca kat cikgu. Sama dengan apa, bagi apa? 61,956 bahagi 75,376. 75,376. Darab dengan 1. Okey, jadi dapat jawapan berapa? 82. 82. 82.196. 196. Okey, jadi dia suruh tafsirkan apa maklumat yang dia nak? Berkurang. Betul. Sebanyak mana? Berapa banyak pengurangan harga daripada 2017 ke 2015 tu? 20. Tolak kan? Okey. Dapat berapa? Berapa pengurangan dia? Berapa peratus?
18%. 18, 17.8% kan? Jadi kalau disuruh tafsir tu kamu tulislah harga apa ni? Kamu punya harga ke ni? Jumlah kenderaan yang dijual kan, betul? Jumlah kenderaan dijual berkurang sebanyak 17.8%. Macam tu lah, tu maksud disuruh tafsir. Okey, nombor 2 Safatul. Kat sini lah saya guna internet dia. Tak ada. Safatul, okey. Maklumat apa dia bagi kat kamu ni nombor 2? Dia bagi Q1. Q1 dia 2017. 2017 berapa? Berapa? 4,000. 4,033 kan? Q0 kamu berapa? 33. Q0 2014. 3,578. 3,578. Okey, jadi dia suruh cari indeks 2000 berapa bahagi 2000 berapa? Berasaskan 2000 apa? 2017 berasaskan 2014. Jadi dia sama dengan? Sama dengan 4,033 bagi 3,578. Darab dengan? Darab 100. Okey, berapa jawapan dia? Seratus 112.72. Okey, jadi tafsirkan apa yang kamu faham daripada nilai yang kamu dapat ni? Maklumat apa yang kurang ke bertambah? Purata perbelanjaan isi rumah kan? Berkurang ke bertambah? Bertambah. Bertambah sebanyak berapa peratus? Berapa peratus bertambah? Cepatlah. Nak dapat? 12? 12%. 12.7? 2. Jadi peningkatan purata perbelanjaan bulanan isi rumah meningkat sebanyak 12.72% daripada tahun 2017 berbanding tahun 2014. Jadi yang tu maksudnya bila dia suruh tafsir. Okey, Syairah nombor 3. Syairah nombor 3. Ya. Jawab. Okey. Jumlah pengeluaran, cikgu baca soalan dulu kamu. Jumlah pengeluaran buah sawit di Malaysia pada tahun 2013 ialah sebanyak berapa tu? 720,440,105 tan metrik. Okey. Diberi indeks jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016 berdasarkan 2013 ialah 90.23. Cari jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016. Mana satu maklumat yang dibagi, apa yang disuruh cari tu? Q1, dia bagi kamu Q1 ke Q0? Q1 ke Q0? Kamu tengok siapa yang asal. Dia bagi Q0 kan? Jadi Q0 kamu yang 720 juta 400 kat nanti. 440 105. Okey. Lepas tu dia nak cari Q1 kan? Betul? Jadi kita akan masukkan dalam formula kita. I 2000 berapa berasaskan 2000 apa? 2016 berasaskan 2013. 2016 berasaskan 2013 sama dengan 90.23. Itu jawapan dia kan? Masukkan dalam formula Syairah.
apa bahagian apa? 7. Yang tu duduk bawah ke atas yang Q kosong? Q kosong duduk atas. Sekali lagi. Q kosong duduk bawah. Jadi Q1 kita tak tahu kan. Jadi kita tulis di sebagai Q1. Jadi kat bawah ni yang kita tulis 720,440,105. Darab dengan 100 kan? 100. Jadi dapat jawapan 90.23 ni kan. Okey, jadi cuba Syairah kirakan berapa jawapan Q1 tu. Cuba kamu selesaikan algebra ni. Dapat berapa? Dapat berapa? Ya. 90.23, 100 tu apa jadi dengan dia bila kita pindah? Bahagi. Betul, bahagi. Lepas tu 720 tu dia akan didarabkan ke bahagi dengan jawapan kita tadi? Syairah? Darab ke bahagi lepas tu? Darab. Jadi berapa jawapan dia? Dapat banyak besar kan? Baca kat cikgu jawapan kamu. Digit dia apa? Cikgu terbalik kira. Kamu terbalik kira. Bagi dulu 90.23 dengan 100. Maknanya 90.23 bagi 100. Lepas tu picit sama dengan. Lepas tu answer tu darab dengan 720,440,105 tu. Boleh? Dapat? Betul. Apa jawapan dia? Dapat tak? Dapat. Tak, saya try. 90.23 bahagi 100 dulu. Lepas tu darabkan dengan 720,440,105 ni. Jadi dapat Q1 kamu. Berapa cepat? Besar nombor dia. 650053. Ya 65 betul. 0053 650053 106.7 6.7 tan. Metrik tadi kan? Betul, ini jawapan dia. Betul je lah. Dah selesai dah. Okey, jadi meeting cikgu tinggal 1 minit. Jadi cikgu putuskan meeting ni, cikgu akan bagi kamu kod baru lah. Okay. Alright. Bisa